punya tinggal kat rumah. Kasih pakai apa, yang penutup kepala apa, naik motor kan masalah juga. Orang kata, jadi baik pakai pinjam. Yang botol lah punya. Macam motor mazhab. Itu masalah juga. Baik, bab kedua, keistimewaan akidah Islam. Kita sambung Baik. Pendahuluan. Bagi orang-orang yang memerhatikan akidah-akidah yang wujud pada hari ini, siapa yang tengok, perhatikan, dia akan mendapati akidah Islam tergambar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang akidah Islam tu tergambar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah pula, Ahlussunnah pula berbeza dengan akidah-akidah golongan lain. Seperti akidah golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah dan lain-lain. Sebenarnya itu asas dia. Mana akidah akidah Ahlussunnah ni dia sepatutnya berbeza. Sebab memang sebutan ataupun pendirian sebagai Ahlussunnah tadi untuk bertentangan daripada akidah-akidah yang lain. Walaupun saya tahu ada macam daripada Indonesia ada penceramah datang, dia kata benda politik. Bab sunnah dengan bid'ah ni dia kata politik. So zaman tu ada Khawarij, ada Syiah, so untuk di opposite sunnah. Dia nampak macam tu. Sedangkan kita kata benda ni daripada zaman Muhammad Ibn Sirin. Dan dia cakap, dia kata dahulunya mereka menerima daripada siapa saja, tapi bila berlaku fitnah, maka diorang kata kepada siapa yang bercakap, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi-perawi kamu. Dilihat pada sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, ditinggalkan cerita mereka. So basically memang benda tersebut pemecahan ataupun pengklasifikasian sunnah dan bid'ah ni bukan pada zaman kita baru, bahkan telah daripada zaman para tabi'in lagi. Dan penegasan tersebut ditekankan berkali-kali. Tapi banyak orang masih lagi duk ingat sunnah dengan bid'ah ni benda baru. Mana bid'ah ada hasanah, ada dhalalah, ada sekian. Tak apa bid'ah hasanah. Cuma kalau betul pun nak pegang, anda jadi ahli bid'ah, cakaplah bid'ah saya bid'ah hasanah. Dan cakap saya ahli sunnah. Istilah tersebut mengelirukan. Sebab awak tak ikut sunnah, betul awak kata awak ahli sunnah yang buat bid'ah. Ahli sunnah yang buat bid'ah tapi hasanah. Dia mengakulah saya ahli bid'ah juga, cuma bid'ah hasanah. Okeylah. Janganlah kata saya ahli sunnah tapi ikut bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Tahu apa jadi? Kena pelik kan? Kontradik, dia teruk. Okey. Sebab asal dia memang berbeza. Ia mempunyai banyak keistimewaan yang tidak terdapat pada akidah golongan lain. Memandangkan keistimewaan tersebut, tidak ada hujah lagi kepada orang Islam untuk pegang melainkan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama sekali yang bermanhaj salafus soleh. Itu yang kita tekankan. Akidah orang-orang Islam pada zaman ini merupakan akidah yang terbaik, dan manusia yang bermanhaj salafus soleh pula mereka manusia yang terbaik. Okey. Sumber yang selamat. Akidah Islam atau akidah ahli sunnah adalah berdasar kepada kitab, sunnah, ijma' salaf. Bukan ijma' golongan kemudian. Kadang ada zaman kita kata, tapi semua orang sepakat dah. Zaman kita dah setuju. Tapi masalah, sahabat Nabi setuju ke dengan awak punya fahaman? Itu tajuk asal dia. Tabi'in, Imam Syafi'i. Sebab tu kadang kita lihat pengklasifikasian orang tu kata ahli sunnah, tapi dia pergi ambil orang lepas 300 hijrah sebagai rujukan dia. Sebab dia kata inilah ahli sunnah. Ini problem yang sangat masalah sebenarnya. Pasal dia dengan jelas menyanggahi salafus soleh, lepas tu dia kata dia ahli sunnah. Okey. Dia kata dan ungkapan-ungkapan dikeluarkan oleh mereka, mana daripada apa yang disepakati oleh para salafus soleh dan apa ucapan-ucapan mereka. Keistimewaan sebegini tidak terdapat pada aliran-aliran ilmu kalam, ahli bid'ah dan juga orang-orang sufi yang banyak menggunakan logik, renungan, kasyaf, sangkaan, ilham, wajad, mana perasaan rohani, dan juga lain-lain yang datang daripada manusia yang menghadapi kekurangan. Sebab dia beza dia tadi, kita ada dalil. Pegangan kita asal adalah dalil, bukan masalah akal, bukan masalah rasa. Pada golongan ahli kalam, logik. Pada golongan sufi, rasa. Kau rasa tu ada, betul lah tu. Kalau ini, yang kalau logik, itulah betul. Sedangkan kita bukan berdasar pada dua perkara tadi. Golongan yang menganggap mereka mengambil agama daripada akal, renungan, ilmu kalam, falsafah, kasyaf, wajd, rasa rohani, mimpi atau manusia individu yang mereka anggap sebagai orang yang maksum atau dapat mengetahui ilmu ghaib dalam kalangan imam, para pemimpin, para wali, aqtab, plural dari kutub, ghaus. Ini pecahan yang tidak ada sebenarnya daripada Nabi sendiri, datang daripada hadis-hadis yang tidak sahih,
sebutan tentang ada nujabak lah, ada ghaus lah, ada kutub lah. Okey, dan lain-lain. Okey, dia tak ambil. Kita golongan yang ni, kumpulan ni, dia yang menganggap diri mereka ni mengambil ilmu agama daripada akal, renungan, ilmu kalam, falsafah, kasyaf, wajd, atau melalui individu yang mereka anggap sebagai maksum. Normally kadang-kadang maksum tu lebih dari Nabi lagi. Yang dari Nabi punya tak ni, tapi ini wali, takkan wali silap. Ini masalah dia. Wali itu bukan Nabi. Okey, begitu juga dengan orang yang beranggapan bahawa mereka boleh mengamalkan sistem yang dibuat oleh manusia dan undang-undang yang dicipta oleh mereka. Dirasakan apa dibuat oleh manusia, valid. Macam tahap-tahap peningkatan dalam kerohanian melalui tarikat. So, guru tarikat tu bagi kadar ni, zikir banyak ni, habis upgrade sikit, hadis upgrade sikit, bertunggu mimpi tak? Kalau mimpi jom bagi tahu Tok Guru. Tok Guru akan terjemahkan mimpi tadi. Kemudian naik tahap ke tidak. Semua benda tu sebenarnya berdasar pada kaedah tadi. Okay? Yang dikata yang dibuat oleh manusia. Kesemua mereka adalah golongan yang melakukan pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu penipuan ke atas Allah Taala. Okay? Bagi berdepan dengan golongan ini, cukuplah kita merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Taala surah Al-Baqarah 111. Allah nyatakan, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, takkan sekali-kali masuk syurga kecuali siapa yang Yahudi atau Nasrani. Ini kata-kata ahli kitab. Maka Allah Taala kata, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, kata pada mereka, bawa sini bukti-bukti kamu, keterangan kamu, in kuntum shadiqin, kau semua benar. Yang dakwa kalau tak masuk tarekat tak masuk syurga, tak dapat penyelamatan dan sebagainya. Dan siapa tak ada di atasnya bai'ah. Bai'ah dengan bukannya bai'ah yang Nabi sebut dalam masalah pemerintahan. Dia bai'ah dalam tarekat. Siapa tidak ada di atas pundaknya bai'ah, maka mati dalam jahiliah. Ini semua ni dia suka baca pada diri dia. Kita tanya, awak punya khalifah tarekat tu, dia kira khalifah negara ke? Dia tak jawab. Kalau dia jawab, dia masalah lah pula. Waktu 10 pula. Yang Naqsyabandi ada khalifah dia, Ahmadiyah ada khalifah dia, Sanusiyah ada khalifah dia, Tijaniyah ada khalifah dia, Baduyah ada khalifah dia, semua Syadiliyah ada khalifah dia. So siapa khalifah betul? Dia macam tak jawab. Ini masalah sebenarnya, paling masalah. Mana ada golongan ni dia punya tarikat tadi nak menangkan tarikat lain. Dia menang tarikat dia, tapi soalan dia yang Allah Ta'ala suruh kata, hatu burhanakum, bawa sini bukti kamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Pada Yahudi dan Nasrani kita cakap benda yang sama. Pada golongan yang mendakwa bahawa syurga tu untuk kumpulan mereka, hatu burhanakum, bawa sini bukti kamu. Okey? Baik. Penyerahan diri kepada Allah dan Rasul. Akidah Islam berasaskan kepada penyerahan diri kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kerana ia merupakan perkara gaib. Akidah kita ni berdasarkan ghaibiyat, bukan berdasar pada mar'iyat, apa yang dimusyahadah, apa disaksikan. Dia berdasar kepada ghaibiyat, atau sam'iyat. Perkara gaib bergantung kepada penyerahan diri dan kepercayaan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerah kepada gaib, termasuk kepada sifat orang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim. Dalam Quran firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Allah Taala saya tahu maksud dia. Zalikal kitabu la raiba fih, kitab ini tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang bertakwa. Mana siapa tak bertakwa, Quran takkan jadi petunjuk baginya. Ini syarat. Kalau tidak nanti nescaya dia akan, Quran tu ada tapi tak guna untuk diri dia. Okay, siapa orang bertakwa? Allah Ta'ala berikan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang bertakwa adalah orang yang beriman dengan ghaib, mendirikan solat, dan daripada apa kami rezekikan mereka belanjakan, infakkan. Yang iman dengan ghaib ni, ini masalah yang apa ghaib yang dimaksudkan. Dia kata perkara ghaib yang tak dapat ditangkap maupun dijangkau oleh akal fikiran oleh manusia. Tapi perkara ghaib tadi adalah perkara ghaib yang membawa ketakwaan lah.
Bukan perkara gaib macam bomoh, percaya hantu setan dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, raba bini orang, raba anak orang. Kan, nampak? Tak betulnya. Pasal kita tahu, pasal gaib disebut kat sini unseen. Tapi unseen yang mana? Benda gaib yang mana yang kita tujukan? Lihat akhir surat Al-Baqarah. Yang Allah nyatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini sebenarnya benda yang disebutkan tu, itulah gaib yang dimaksudkan. Lepas tu kadang-kadang bila kita baca Quran, ni bagus tafsir maudhu'i. Tafsir yang berdasarkan kepada Setengah orang ni dia fikir gaib ni mungkinlah bagi dia hantu, jin, setan tak nampak. Betul. Lepas tu bila kita kata hadis fitan ni benda-benda yang akan berlaku ni persoalan gaib, dia tak boleh terima. Dia kata mana gaibnya, mana gaibnya. Bila benda tu yang satu benda yang akan datang, syurga, neraka, bahkan hari akhirat, bahkan tanda-tanda akhirat, semua termasuk pada ghaibiyat. Pasal bila sebut antara rukun iman kita kan, wabil akhiratihum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Akhirat itu sendiri adalah benda gaib. Bila sebut Quran gaib, dia kata Quran nampak ustaz, turunnya Quran kepada Nabi, awak nampak ke? Nabi terima wahyu, awak nampak? Tak nampak. Ini ghaibiyat. Tak, para sahabat Nabi nampak keadaan Nabi terima wahyu, tapi mereka tak nampak Jibril turun. Nampak Nabi berat sangat, naik unta terduduk macam nak patah kaki. Kaki Nabi terhimpap asal seorang sahabat, dia rasa punya berat. Tapi dia tak nampak akan para malaikat, itu malaikat Jibril alaihissalam datang bawa wahyu. Ghaibiyat, ini ghaibiyat dia panggil. Macam tu, macam kes masalah hari kiamat, siapa Dajjal, semua sekali ni ghaibiyat. Tapi ghaibiyat ni ulang balik, dia membawa kepada ketakwaan. Bukan bawa kita tuduh orang, bawa kita cakap bukan-bukan. Ini bukan ghaibiyat yang dimaksudkan. Ini ghaibiyat, betul. Kemudian pergi tengok Piala Dunia. Ni gagal lah. Maksudnya kalau kita takut ketakutan nak kiamat ni, awak rasa orang buat apa? Dan saya pernah jumpa orang yang ketakutan sangat berkenaan dengan tajuk. Bila zaman COVID itu kan, ni kadang-kadang jangan tengok movie sangat. Tengok movie banyak sangat, otak rosak dia panggil. Tak, serius betul. Orang punya takut. Saya tengok je Hunger Games lah, tengok cerita-cerita yang ada separation, manusianya akan ada kat luar bandar, dalam bandar. Orang-orang resistance duduk luar bandar, government dalam bandar. Jadi diorang tapis manusia, buat satu pertandingan untuk kononnya siapa menang kampung dia akan dapat semua bantuan. Siapa kalah kampung dia akan dimusnahkan. So bila tengok benda tu, ada orang ketakutan. Ketakutan dia ni bukan buat-buat, serius. Saya jumpa seorang hamba Ta'ala ni, dia boleh tinggalkan pengajian universiti dia, Quran Sunnah, untuk konon kaji tentang eskatologi. Dan kemudian ketakutan dia tu, pertama mak bapak dia ambil vaksin, dia kata habis yang bapak saya, mak saya akan mati. Sampai hari ni tak mati-mati bapak dengan mak dia. Dia dalam keadaan delusional yang teruk sangat, tinggalkan belajar. Gila kan? Ini kita kata ada orang ketakutan dia sangat dahsyat. Sama je sekali. Tapi yang tukang sebar tak takut pun. Hari ni sebar, besok tunjuk makan. Saya dekat Brazil, saya dekat Colombia, saya dekat sekian, saya dekat Sepanyol. Tunjuklah, inilah kita. Dia happy pula. Pelik juga. Saya tak faham. Pasal tajuk asal bila kita ketakutan, para sahabat ketakutan, bila Nabi cerita tentang Dajjal, diorang datang masjid dalam keadaan macam tu. Tertengok-tengok, macam bimbang. Sampai Nabi kata, apa pasal ni? Dia kata, ya Rasulullah, engkau cerita tentang Dajjal. Pagi tadi engkau cerita, engkau tinggikan suara, engkau pelankan suara. Sampai kami ingatkan Dajjal ada dekat rumpun-rumpun tamar keliling Madinah. Engkau tinggi suara bila dia menjengah, engkau kelankan suara bila dia menyorok. Macam tu sekali ketakutan para sahabat mendengar tentang tajuk ni. Ini cerita Dajjal lah. Ini orang Dajjal. Lepas tu tiba-tiba dia pergi dari dunia. Ni sewil panggil. Kalau anda kata awak memang tak ni sangat, jangan suka sebarkan benda yang merosakkan akal orang. Tak ada manusia tahan lasak. Ceritalah besok nak mati pun dia sengih je. Tahan lasak. Doktor kata jangan makan manis, nanti awak mati. Dia lamba minum mandi guguk kan. Ada juga macam tu. Jadi ada
manusia macam tu. Ada orang dia tak boleh. Cerita dia akan mati, besok berhenti makan gula straight. Takkan makan gula. Kan tempat gula je. Kan nampak gula muntah. Macam Ustaz Faiz ada cerita satu peringkat dulu. Waktu time dia mula angkat besi sebagainya kan. Dia cerita pernah sekali satu peringkat tu nampak makanan berminyak tu dia muntah. Sampai kawan dia kata, kau tak boleh buat macam ni, dia kata. Makan lah, janganlah sampai macam tu sekali. Nampak je makanan yang berminyak lah, bergula kan. Tengok tu kan. Apa ni? Alergi. Benda tak alergik. Lala sekali kalau kita nak bunuh dia, letak je gula depan dia. Mati tu kan. Ini masalah juga orang alergik kan. Kita jumpa dia ni alergik sekian, letak depan dia benda tu. Apa dia tak ni? Letak depan dia tu tolik. Masalah juga. So realiti benda ghaib ni yang dimaksudkan dalam awal ayat surah Al-Baqarah ni. Ni saya nak fahamkan. Ada tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ni tafsir berdasarkan tema yang dikaji tentang setiap surah tadi daripada awal sampai akhir. Apa topik ada, apa pendahuluan, apa penutup. Dan normally bila kita bincang tentang cerita, dan Quran adalah sebaik-baik cerita, dia takkan datang depan cerita lain, belakang cerita lain. Mesti relate. Mesti ada hubungan. Dia takkan tiba cerita-cerita, depan cerita pasal Batu Salam, ujung tu bercerita tentang apa burung kutub dekat kutub utara. Dia takkan jadi macam tu. Dia mesti ada link. So macam tu bila dibahaskan, para ulama kata link antara awal Baqarah dengan akhir Baqarah apa dia? Antara disebut itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. So apa ghaib tadi? Yang ini kata ini, yang ini kata ni, ini kata itu, bukan akhir Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Mana turun telah beriman Rasul dengan apa turun pada baginda itu, Quran turun pada dia beriman. Wal mu'minun beriman sama. Dan kullun semua mereka amana billah beriman dengan Allah. Ni kan bawa ketakwaan. Wa malaikatihi yang menyalin amal, yang tunggu soal kita kubur nanti, yang mendoakan kita kan, yang pijak dalam neraka nanti. Semua sekali kita dengar, kita ketakutan lah. Akan jaga tingkah laku kita, barulah ini iman yang betul kan. Malaikat wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa rasul-rasul ta'ala, dan mereka punya syiar la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Mereka tak membezakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah. Antara hari akhirat, awal ayat kelima dah sebut wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. So inilah benda yang, perkara yang ghaib ini maksudkan di awal Al-Baqarah. Ni saya ingat dulu apa Uncle Sicker saya. Yang mana pergi hilang tak tahu. Waktu saya tengok satu video tu saya perasan waktu kami belajar kat Yaman. Waktu zaman tu dia ada Uncle Sicker cari hantu kan. Hantu suka perempuan seksi. Astagfirullahalazim. Lepas tu buat apa? Dia suka perempuan seksi. Dia suka sebenarnya. Tapi masalah saya teringat yang dia cuba bahas dengan Dr. Fadlah Khamsah, hafizahullah. Cuma ketika percakapan tu saya ingat lagi, doktor tak percaya ke tentang syaitan, jin, sekian-sekian, tapi iman Quran ke? Dia cakap yang tu. Lepas saya jawab balik, dalam Quran ada sebut tentang syaitan, tentang jin, tentang malaikat, tak ada sebut tentang pocong, jemalah tu. Benda ni kat ini bahaya dia. Kadang kita tengok percaya tentang ghaibiat yang dia nak, tapi kejahatan melanggar perintah Tuhan selamba je. Tak ada rasa takut. Tak ada. Di mana dia ambil ayat yang tentang beriman ghaib, betul tinggal masalah aurat. Tak mana? Ini kena jaga-jaga sikit. Bila orang kata beriman ghaib, kalau anda kata geng-geng bomoh lah, geng lah, geng-geng apa, Ghostbuster panggil. Atau Uskun, Ustaz Dukun. Banyak kumpulan ni. Yang tak percaya ke tentang sekian, yang tak percaya tentang sekian. Saya kata siapa tak percaya? Yang awak rasa awak hebat, kenapa? Habis orang ada scan 5 ekor, 3 ekor. Bila kita bagi cerita, para sahabat pun tak tahu. Jibril datang tanya Islam, iman, ihsan. Hatta Nabi ketika hari tersebut, Nabi tak kenal. Nabi kata, aku kenal Jibril pada semua keadaan kecuali hari ini. Kisah Ibrahim AS pun sama juga. Datang malaikat lagi musnahkan kaum Lut, singgah rumah dia. Dia buat apa? Dia ambil lembu, anak lembu dia sembelih, dia masak bagi makan. Bila orang tak makan, dia takut. Dia ketakutan. Sebab zaman tu kan orang-orang beradab. Nak buat jahat kat orang pun beradab. Dia takkan makan orang tu hidang. Sebab tu Ibrahim ketakutan bila tengok orang tak nak makan, dia takut. Kita tak ada.
Saya ingat Ustaz Abdullah Rahil pernah kena sekali kat satu tempat. Geng-geng daripada Jabatan Agama Islam tu nak angkut dia. Tapi makan kari dulu. Melantak kenyang-kenyang, lepas tu datang kutip ustaz. Memang marahlah penganjur. Itu realiti kisah. Dia tak tahu, tanya balik siapa yang ni, kawan-kawan kita dekat apa? Kota Guru Kampung Jawa. Dia kata, apa benda je? Dia makan melantak kenyang-kenyang ustaz, lepas tu datang angkut. Zaman dulu punya adab. Nak bunuh orang pun, nak sekian adab. Orang tu hidang tak makan. Takkan makan. Sebab tak makan, Ibrahim takut. Bila takut, barulah malaikat berkata, qul la takhaf. Jangan kau takut, kami ni utusan Tuhan kau kepada kaum Lut. Baru dia tahu tu malaikat. Ini semua kasyaf, nampak gaib. Tiap-tiap hari. Abu Hurairah pun tak tahu. Syaitan kacau dia 3 malam. Dia tak tahu itu syaitan. Dia tahu pun. Tu kadang saya kata, awak lebih bagus daripada Abu Hurairah. Aku cakap, saya bagus daripada Abu Hurairah. Cakap itu. Saya nak dengar. Atau orang tu kata, tok guru saya lagi bagus daripada Abu Hurairah. Sebut. Tak ada seorang pun berani. Abu Hurairah orang yang didikan Nabi SAW. Takkanlah tok guru awak atas daripada Abu Hurairah. Punya tak senonoh dia panggil. Ni kita tak senonoh angkat guru dia atas Abu Hurairah. Abu Hurairah pun tak kasyaf. Yang awak kasyaf sebab apa? Ni realiti. Kita kata ghaib yang dimaksudkan tu kena jaga. Perkara yang tak dapat ditangkap dia kata di sini ia amat berbeza. Ia ahli sunnah bergantung dalam perkara akidah kepada apa dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia berbeza dengan apa dilakukan oleh ahli kalam dan ahli bid'ah. Mereka mengharunginya secara rambang. Nak bincang tentang ghaib ini cakap. Kerana perkara ghaib tidak berada dalam jangkauan akal manusia. Kita perlukan dalil. Tanpa dalil, tak ada perkara ghaib yang kita tahu. Sebab kita ia andaian semata-mata. Termasuk geng-geng pemburu Dajjal. Zaman sekarang sama aja. Dia masuk benda sama. Pasal kita tak ada kuasa untuk mengetahui tadi. Atas diri kita siapkan amal. Sebab Dajjal keluar ke tidak, Mahdi datang ke tidak, awak mati ditanya soalan tentang amal awak, bukan amal Mahdi. Tak ada kalau kita kata saya tak percaya untuk Mahdi, jadi malaikat tanya, oh aku tak percaya Mahdi, papak kena pukul dalam kubur. Tak ada jadi macam tu. Awak tak kenal Dajjal, pijak, pak, mana ada. Kita disuruh untuk tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang Dajjal. Bukan teka-teka. Semua nak meneka. Kononnya dia lah, saya yang jumpa benda perkara pertama sekali. Ini kena lawak ke? Ada orang dia rasa dia lah yang pioneer untuk sesuatu. Semua orang nak jadi masuk nama dan sejarah kot, saya rasa. Dia akan kata, lama dah saya cakap, ini saya cakap dulu, tengok saya cakap bila. Benda ni kalau nak main apa nak masuk nama dalam sejarah, saya adalah di antara nama yang mula-mula sekali menyebut tentang perkara sekian. Wallahu a'lam. Ini sangat bahaya sebenarnya. Ia merupakan perkara, dia katakan sini, sanad bersambung dengan Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan imam terkemuka. Mana akidah Islam ni, antara keistimewaan dia adalah sanad dia bercantum dengan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang terkemuka. Akidah Islam atau ahli sunnah mempunyai asas dan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in dan juga imam-imam terkemuka. Ini berbeza dengan akidah yang dipegang golongan ahli bid'ah. Yang saya ingat sekali kot, geng-geng ahli kalam ni, dia kata nak bawa sanad. Tiba-tiba sanad dia lintas apa? Lintas Ali Al-Jubai, Mu'tazilah, Amr bin Ubaid, Mu'tazilah. Dia lintas semua ahli bid'ah ni. Astaghfirullahalazim. Bishr Muraisi yang Imam Syafi'i debat dengan dia, itu pun dia punya lineage untuk akidah dia. Astaghfirullahalazim. Dia pelik. Punyalah jahil, kami pun ada sanad. Jadi sanad dia dalam tu bersepah nama ahli bid'ah yang ditentang oleh ulama-ulama, imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Bishr Al-Muraisi pun ada dalam tu. Kita kata gila dia orang ni. Dia tak kenal sejarah kot. Pelik, tak tahu kenapa. Tapi lah kadang-kadang Allah Ta'ala butakan hati manusia macam mana. Okey. Dia kata ia merupakan perkara bid'ah. Dia kata ini berbeza dengan akidah yang dipegang oleh golongan ahli bid'ah, yang sanad tak melintasi
Tak sampai kepada para sahabat. Ia merupakan perkara bid'ah yang tidak mempunyai sanad daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan imam-imam terkemuka. Ini antara keistimewaan ketiga tentang akidah Islam, akidah Ahlussunnah atau akidah Salaf. Dia ada sanad. Seterusnya, jelas dan terang. Antara keistimewaan akidah Salaf atau akidah Ahlussunnah adalah akidah Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang jelas, terang dan bersih daripada sebarang pertentangan, kesukaran maupun falsafah. Ini jelas terang. Bila kita kata contoh macam kes, kita kata apa? Allah akan dilihat pada hari kiamat nanti. Nabi sebut akan dilihat hari kiamat nanti. So, macam mana? Jangan tanyalah. Tiba-tiba ada orang kata, mana boleh? Kalau dilihat, dia bertempat di makhluk. Lalu saya dia kata apa? Allah akan ciptakan image di mata orang tersebut. Lepas tu kita tanya, image tu makhluk ke tidak? Dia gaduh kepala. Sebab kalau dia kata image, pula Allah cipta image di mata orang tu melihat. Allah tak bertempat. So dalam mata tu akan kelihatan image. Astagfirullahalazim. So kita tanya soalan, image tu makhluk tak? Tak ada jawab. Tak ada jawab. Once Allah cipta, macam mana jadi Tuhan? Astagfirullahalazim. Pelik kan? Kita pegang dengan apa Nabi kata. Kita nampak lah. Macam mana nantilah, tunggulah mati nanti. Sampai depan akhir abang ucap, macam ni ke? Baru macam ni ke? Macam neraka ada tengkuk. Tengkuk tu macam mana? Tengkuk tangkap orang. Lepas tu ada cangkuk dekat sirat. Macam mana? Nanti mati, nanti tengoklah. Kita disuruh diberitahu tentang bahaya tadi, suruh beramal supaya selamat, bukan suruh kita kaji dan kaji. Apa cara nak selamat? Itu yang betulnya. Ni sibuk kaji. Lepas tu kalau payah nak faham, bukan macam tu maksud dia. Adalah pula. Allah tak tahu nak beritahu tentang dirinya, awak lagi pandai. Mana saya dalam poket saya ada apa? Saya tuan poket. Suka hati saya nak cakap apa? Saya kata dalam poket saya ada sampah. Orang kata, mana boleh, takkanlah Ustaz Adli bawa sampah jalan-jalan. Awak faham tak? Ini realiti bila Allah firman. Nabi sabda, yang diorang datang pusing-pusing ni, sebab diorang cuba untuk konon lagi pandai daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tak kata faham-faham lagi. Macam mana saya kata, saya tentang diri saya kata saya ada beradik sekian banyak. Tak boleh tu, tak boleh. Dia pula datang cakap. Itulah panggil analogi. Jadi bila geng-geng cuba bahaskan sifat Allah Ta'ala, lepas Allah firmankan, kita ahli sunnah faham maksud, tak tahu cara. Pegang tu. You know the word, you don't know how. Macam Imam Malik katakan, al-istiwa maklum. Mana kau tahu, aku tahu, semua orang tahu maksud dia. Tapi cara bagi Allah majhul, sebab Allah tak ada contoh nak dibandingkan. Iman wajib beriman. Tak boleh kata tak naklah iman ke benda ni. Tak boleh. Macam bila orang kata malaikat ada sayap, orang cakap apa? Saya rasa bukan sayap Ustaz, mungkin horsepower, kelajuan. Ini ada sekian banyak, ni kelajuan banyak. Tu dia panggil apa, RPM, apa, CC. Astagfirullahalazim. Kan ni realiti dia. Kena faham. Daripada akidah Islam terang dan jelas. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Macam mana nak tahu? Tunggu mati. Habis. Allah Ta'ala tak ada bandingan untuk dibandingkan. Tapi awak tahu kalimah tadi maksud dia apa. Tak perlu nak tukar kan. Bila awak tukar, maksud dia awak apa? Tak setuju dengan apa Allah Ta'ala firman tentang dirinya. Atau apa Nabi sabda tentang Allah SWT. Awak tak setuju, tak ubah. Kami tak ada, ahli sunnah tak ada masalah. Sebab apa Allah Ta'ala cakap tentang dirinya, kita tak boleh, kita faham kalimah tak tahu cara. Macam kita kata Allah Ta'ala melihat. Faham melihat? Faham? Macam mana Allah melihat? Mana kita tahu? Kita melihat perlu mata. Ikan melihat cara ikan. Semut lihat cara semut. Awak lihat cara awak kan. Jadi Allah dengan cara yang lebih agung dan mulia bagi diri dia. Awak pergi sibuk tanya apa-apa. Tapi kalau Ustaz, kalau nak lihat kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya tak boleh lihat. Jadi kononnya ni kata, saya ingat geng-geng apa, sidang kalam. Dia kata, diorang Salafi ni duduk dalam gua je, tak keluar-keluar. Memanglah, kami ikut apa Nabi suruh. Itu je Nabi bagi. Yang awak gatal keluar, buat apa? Kau lebih tahu pula daripada Nabi SAW.
Dia macam saya sebut lah, dia kata-kata tu sebenarnya datang daripada ajaran yang sufi ni. Kata apa? Dia kata kita ni menyelam pada lautan yang para nabi berdiri di tepi. Para nabi duduk tepi, kita menyelam dalam lautan tu. Ini realiti yang kena faham, jaga sikit. Dia kata bersih daripada kesemuanya tangan. Kesukaran maupun falsafah. Suka nak faham, ada ke tak ada? Ada tapi tak ada. Tapi ada tapi tak ada. Dan kalau ada gini, kalau tak ada gini. Dia macam kan, Allah ada, lawannya tak ada. Jadi orang bukan Islam, masuk Islam pun macam pening kepala. Dia Tuhan ada, lepas tu lawan-lawannya dia tak ada. Macam ayat katalah, Allah Ta'ala tak ada dalam alam, tak ada luar alam. Tak bercantum, tak berpisah. Oh gila ke? Tak ada lah tu. Kalau orang cakap macam tu, tak dalam alam, tak luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Macam mana saya pun tak tahu. Yang gatal cakap macam tu kenapa? Kenapa kena lafazkan kalimah tersebut? Katalah macam mana Allah Ta'ala kata tentang dirinya. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dah sudah. Ini pula dia kata macam tak ada dalam alam, tak ada luar alam, tak bercantum, tak berpisah. Lepas tu pening kepala. Last sekali kan, kumpulan ni last sekali dia lah Tuhan. Dalam dia ada Allah tu yang zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi wairullah Nur Muhammad sallallahu. Itulah hasil dia. Last sekali tu yang jadi timbul dari situ. Kes tak solat, tak nak puasa, tak nak sekian, halal haram sama sahaja. Ini akhir dia. Yang peliknya dalam masa yang sama, boleh ada orang kata tapi boleh amal selagi tak mencanggah akidah Islam, akidah al-sunnah. Astagfirullahalazim. Tahulah. Dia tapi lah biasa benda ni bukan baru. Zaman dulu ada orang gila, zaman sekarang pun ada orang gila. Yang pelik. Yang kata macam mana boleh fikir sini? Zaman Imam Syafi'i wujud pun ada orang macam ni. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara sebab orang macam ni. Apa saya pelik kalau zaman tu ada kuasai kerajaan, zaman sekarang ada pun tak kisah. Sebab tu Allah SWT jadikan agama Islam ni sangat terang dan jelas. Tak ada siapa boleh tambah, tak ada siapa boleh kurangkan. Awak tambah, kelihatan. Awak kurang pun kelihatan. Tak usah pening kepala. Macam mana, tak ada. Dan kita umat Islam Alhamdulillah dengan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah, kita tenang hati. Kita tahu benda ni Allah Ta'ala akan simpan. Hari kiamat nanti dia akan adili kita. Tunggu mati. Sekarang payahlah. Orang nak cakap-cakap, tak ada dalil, sekatlah. Menyampah kan, ni asyik buat ni lawan sufi-sufi yang sembah kubur. Jangan bagi dia tauliah. Memang lah, buatlah, nak buat boleh. Nabi sebut selepas mati. Tapi masalah asas memang kita melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti di mahsyar. Macam Nabi sebutkan, bila para sahabat kata hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Soalan daripada para sahabat sendiri. Sebab Nabi ajar mereka dengan ajaran tersebut. Nabi siap bandingkan cara melihat yang akan jadi nanti. Macam dia melihat bulan malam purnama, tiada antara kita dengan sebarang awan. Tak perlu berhimpit, tak perlu bersesak, tak perlu ragu-ragu. Macam melihat matahari tengah hari, tiada antara kita dengannya awan. Nabi dah bagi tahu dah. Orang paling rendah pengajian semua faham. Cuma masalah macam mana akhirat lah, tunggulah. Pergi nafikan buat apa? Macam mana boleh menafikan benda yang Allah Ta'ala cakap tentang dirinya? Begini kena jaga sikit. Baik. Ya, dia kata kenapa? Kerana diambil di kalamullah yang nyata. Al-Quran al-Mubin, Al-Quran yang nyata. Mana mungkin kita kata ada kekeliruan? Allah kelirukan kita. Siapa awak yang keliru? Allah tak pernah kelirukan kita. Keimanan tadi jelas dan terang. Apa dunia, tajuk satu. Apa akhirat, tajuk lain. Dunia ini bukan tempat untuk melihat Allah Ta'ala. Ia tidak dilingkungi dengan kebatilan di hadapan maupun di belakangnya. Kerana diambil daripada kalam Nabi yang tidak bicara melainkan dengan berdasar pada wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak mungkin kita kata ada kekeliruan dekat situ. Walaupun dalam kitab Iljamul Awam min Ilmil Kalam, Imam Ghazali dia datangkan persoalan. Geng-geng ahli kalam, dia kata kalaulah dan Nabi SAW tahu manusia ni akan keliru, kenapa Nabi tak cakap terang-terang? Kenapa Nabi guna kalimah yang ada pengertian tu boleh masuk seperti zahir,
Tapi kita tak boleh terima dengan zahir. Dia tanya soalan macam tu. Macam Nabi tak reti, dia reti. Imam Ghazali cuba nak bahas balik. Ini realiti yang sangat bahaya sebenarnya. Bila kita soalan macam lagi pandai dari Nabi. Itulah realiti yang berlaku. Baik. Antaranya keistimewaan juga akidah Islam, akidah Al-Sunnah adalah bersih daripada kekacauan dan kekeliruan. Akidah Islam tidak mengandungi kekacauan juga kekeliruan kerana ia berdasar wahyu dan pelaksanaan ubudiyah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kekuatan keyakinan terhadap kebenaran yang ada pada diri orang yang melaksanakannya. Jadi dia terus tak ada kekeliruan, tak ada pening kepala. Boleh tak minta kat pokok? Orang semua minta pada Allah Taala, aku minta kat pokok. Kenapa? Kalau minta pada wali sambil percaya Allah yang bagi. Minta pada wali itu dah mati. Tapi kalau minta dengan dia, tapi percaya Allah yang bagi, boleh tak? Kalau cakap macam tu, setan pun tak apa, awak minta. Minta syaitan pun tak apa, asalkan awak percaya Allah bagi. Sama, itu masalah dia. Mana keliru kita. Ubudiyah kita Allah Ta'ala habis rosak jahanam. Patut sembah hanya Allah, rayu hanya Allah, harap hanya Allah. Tiba-tiba dia kata minta pada wali pun tak apa. Tak apa. Sebab kan wali ni dekat dengan Allah. Dan kita minta pada dia, beritahu Allah Ta'ala. Sama sebiji macam akidah orang Cina, Confucius, Buddhism, semua macam tu. Dia kata patung-patung tu saya sebut, dia kan bukan Tuhan. Dia kata atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan, kami minta pada mereka, mereka bagi tahu pada Tuhan. Apa beza dengan orang tu, wali tu mati, bila mati dekat dengan Allah Ta'ala, tapi hidup tak sangat, mati lagi bagus. Kalau macam tu saya kata baik daripada minta tu, memang minta malaikat yang naik bawa amal kita tiap hari. Subuh, asar, malaikat yang menyalin amal kita naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Bukan naik ke belakang. Naik ke atas. Untuk mengadukan kepada Allah Ta'ala akan kita punya amal harian. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat yang mengadu tu, yang bawa amal kita pada hari setiap hari. Macam mana kau datang? Hamba aku buat apa? Kau balik, hamba aku buat apa? Kalau kita waktu tu solat, kan? Malaikat tu kata, ya Allah, aku datang dia solat, aku balik pun dia solat. Kalau tidur, ya Allah, aku datang dia tidur, aku balik pun dia tidur. Main game, ya Allah, aku datang dia main game, aku balik pun main game. Habis. Jadi realiti benda ni, kita kata persoalan tu kan, baik, toleh kanan je, bang, nanti petangkang ni kan, tolong bagi tahu saya ada doa ni. Habis bercakap dengan jin lah, bercakap dengan sian lah, wali mati lah, malaikat hidup, ulang-alik sikit pun tak toleh. Kenapa? Toleh lah. Takkan tak ada. Katakan kasyaf, katakan tembus mata, takkan tak nampak. Tak gila ni, kata gila panggil. Kegilaan yang sangat dahsyat. Tapi realiti dia benda ni memang kita kata ubudiyah. Macam mana kita nak menzahirkan ubudiyah kita hanya kepada Allah, takut hanya Allah, harap hanya Allah, tak ada yang lain. Okay? Mereka terselamat daripada terjerumus ke dalam kebingungan dalam beragama, keluh kesah, syak dan syubhah. Antara contoh paling mudah ialah perasaan kacau, berbelah bagi dan keluh kesah yang berlaku kepada ramai di kalangan tokoh ahli kalam. Dia orang pun pening kepala. Falsafah dan tasawuf akibat menjauhi akidah salaf. Sebab sibuk dengan akidah mereka, dah sekali itulah, minta ini boleh, buat macam ni tak apa. Terus sekali bingung, Allah ada ke tak ada? Ada tapi tak ada. Ni realiti masalah. Mereka akhirnya kembali merujuk. Memang ada di satu kitab dikarang, Taubat Ahli Kalam atau Taubat Ulama Asy'ariyah. Buku tu kecil je, dikumpulkan semua kata-kata di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah ni, siapa yang dah bertaubat, apa penyesalan mereka terhadap apa mereka sibuk ketika dalam ilmu kalam. Mereka akhirnya merujuk kepada akidah salaf dan memperakui apa yang diiktikadkan oleh salaf, lebih lagi ketika telah lanjut usia atau hampir meninggal. Perkara ini pernah berlaku kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah merujuk kepada akidah salaf pada karyanya Ibanah, bahkan Maqalat Islamiyin, Risalah ahli Thagr, Risalah ila ahli Thagr,
Yang ni beliau sebelum itu berpegang dengan akidah Mu'tazilah dan mencampurkan akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ari. Dia ada peringkat dia. Dia besar, bapa tiri dia Ali Al-Jubai adalah seorang Mu'tazili. Kemudian dia kononnya lawan apa yang diimani atau diiktikadkan oleh Mu'tazilah, dan dia develop pemahaman tentang akidah sifat 20 atau sifat 13 sebenarnya. Dari situ dia cuba untuk lawan. Tapi berakhir hujung lagi. Pasal tu karang-karangan dia, diorang bantai kata ibanah bukan. Dan makalah Islamiyin nak buang mana? Jangan diorang lupa, bukan satu je karangan dia banyak. Ustaz, adakah sebab dia lawan Mu'tazilah tu dia takwil semua ayat? Betul Pak. Dia takwilan tu berlaku sebab dia bina kepercayaan dia untuk debat dengan Mu'tazilah. Itu sebab kenapa dia tumpu pada beberapa sifat sahaja berbanding sifat Allah Ta'ala yang banyak. Kan? Macam apa Allah Ta'ala menyayangi, Allah Ta'ala memurkai, dia tak boleh bincang. Walaupun benda tersebut ada dalam penentangan Mu'tazilah terhadap akidah Ahlussunnah. Dia kata Allah tak marah, Allah tak sayang. Dan sayang dan marah, kita pun sayang dan marah. Tapi Allah Ta'ala buat benda kerja makhluk. Dia buat macam tu, dia ada idea macam tu. Tapi dalam penumpuan tentang sifat 20 tu sebenarnya untuk melawan, untuk berbahas. Lepas tu dalam tajuk tersebut tak timbul masalah apa? Syirik tak ada. Lepas tu kita tengok geng-geng yang ikut fahaman atau ajaran sifat 20 ni, bab berkenaan dengan untuk jadi wahdatul wujud mudah, bab berkenaan doa kepada selain Allah Ta'ala pun okey, dia tak ada masalah. Sebab asal percaya Allah yang beri, mintalah siapa saja, Allah tak salah. Ni realiti yang sangat bahaya. Tapi benda ni kita perhatikan banyak orang macam pejam mata buat tak tahu. Sebab wallahu alam kan, memang betul berhadapan dengan masyarakat Islam kita di Malaysia ni, benda yang puluhan tahun atuk nenek yang kita pegang, kesilapan tu apa sahaja tak boleh betul kan. Kalau ada masjid yang salah kiblat, saya pernah bagi analogi ni. Seorang tu kata, kenapa cakap sekarang orang kita dah lama beramal. Saya kata macam ni, saya soal kepada jawatan kuasa tu, saya kata kalau sekiranya saya tahu, ni contoh saya bagi satu masjid dekat Meru, kiblat dia lari, kiblat dia patut macam ni, tapi masjid dia buat macam ni. Setelah berapa lama, akhirnya lepas saya tak tahu kenapa, lepas sebelum tu diorang macam buat tak buat je, mana arah kiblat tu tak apa, tak kisah, ada orang kata tak apa dah sebagainya kan. Tapi bukan degree yang sikit. Kalau macam tu sikit tak apa, ini macam ni bila letak tape tu memang sengit terus sampai diorang bila dapat kapet, diorang buat balik, bau dia jadi macam cantik. Dia tak perasan, siapa masuk dalam masjid tak perasan, kecuali bila dia solat kan, selalu dia sujud kat dinding. Asal sujud kat dinding? Pasal dia sengit kan. Dia macam tu. Mana masjid jadi kiblat macam tu. Jadi saya kata okey, kalau saya cakap, kalau saya tahu benda salah, lepas tu saya nak buat apa? Dia kata, awak jangan cakap dulu, awak patut bagi tahu mufti. Saya pun macam, jadi tak boleh tegur lah. Jangan tegur. Maksud dia, saya tak boleh tegur. Tahu dah salah, orang tu batal wudu, awak jangan tegur. Jumpa mufti dulu, bagi tahu mufti cakap. Ada pula ajaran macam tu. Kita ini masalah yang ada masyarakat kita, yang kes ni yang masalah besar. Semua orang otoriti agama tadi kadang-kadang sibuk nak suruh biar dia yang cakap. Dia tak belajar pun, kadang-kadang tak nak cakap pun, so takut bertembung dengan orang ramai. Tapi bila saya cakap, saya kata sepatut tak saya tegur doktor pensyarah universiti, tak boleh, entah tak boleh cakap, entah patut bagi tahu mufti, dan mufti cakap. Jadi tak tegur lah, nampak salah tu biarlah. Biar. Saya kata gila. So, dia pasal perbahasan tajuk lain, dia nak menangkan poin dia. Saya sebut tu salah, walaupun benda tu memang betul. Jadi saya tak boleh cakap pada orang ramai. Kalau saya cakap nanti orang keliru. Masalahnya salah dah ni, patut tak saya cakap? Diorang kiblat salah ni. Entah bagi tahu mufti, dia mufti cakap. Habis tu sepanjang dia tak betul tadi, biar je lah. Dia tak jawab. Ni gila dia panggil. Gila, serius.
Jadi memang kita kata benda ni memang dari sudut asal percubaan yang dibuat oleh Abu Hasan Al-Asy'ari untuk berbahas dengan Mu'tazilah berkenaan sifat tertentu Allah Ta'ala. Sebab tu dengar sifat-sifat tertentu dia dibahaskan. Dan Allah Ta'ala asma' dan sifat dia banyak, tak terhitung. Semua nama terbaik, sifat yang tertinggi adalah milik Allah. Kan, walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang terbaik. Dan nama Allah adalah sifat. Nama Allah adalah sifat. Allah punya nama bukan nama. Kita nama je. Nur Iman. Kau Nur apa? Islam, okey. Nur Iman kan? Jadi Nur Iman. Tapi buat benda kufur. Kan? Nama macam-macam apa Ali ke sekian ke, tengok sembah berhala. Syarok Khan, nama Khan, korang Muslim. Pergi sembah berhala. Nama itu satu, perangai satu benda lain. Nama mungkin keadilanku tapi tak adil. Boleh je. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, nama adalah sifat. Bagi siapa yang tak belajar, tahulah perkara ni. Kena pegang betul-betul. Nama Allah adalah sifat. Dia bukan hanya sekadar nama. Dia adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perbahasan dalam sifat 20 kita perhati macam limited kepada berapa sifat. Sebab perbahasan dengan geng-geng Mu'tazilah. Itu tajuk asal. Tapi dia menggunakan metod atau cara ahli kalam juga. Dekat situ yang dia perang dengan orang ke ahli kalam dengan cara ahli kalam. Walaupun tak pernah pun, tak perlu. Tidak diperlukan. Benda yang dibincangkan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab beliau Hujjatullahil Balighah. Dia kata bila muncul perkara ni, ada para ulama yang stop. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, bawa aku Quran, bawa aku sunnah, aku bincang. Itu ayat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kadang-kadang ada kumpulan-kumpulan yang tersasar ni, dia kata Imam Ahmad gagal. Jadi Imam Ahmad gagal. Sekarang Imam Ahmad lah menghentikan perkara tersebut. Jadi Imam Ahmad gagal untuk meyakinkan khalifah. Padahal khalifah tu sesat. Apa salah masalah tak yakinkan? Habis tu Nabi gagal lah. Tak berjaya yakinkan pembesar Quraisy. Dia boleh ayat keluar tu macam ni je. Nak ceritakan Abu Hasan Al-Asy'ari lah berjaya membetulkan akidah. Awak hidup tahu mana? Sebenarnya ni realiti yang kita perhatikan. Banyak orang tak faham-faham. Dan bahkan bila disebut tentang dia orang sebut ibanah, dia kata ini tipu. Baik, kitab Maqalat Islamiyin. Tak nak buang juga. Dan tu sama je apa dan ibanah dalam kitab Maqalat Islamiyin. Cuma kadang-kadang kawan-kawan kita quote daripada ibanah sebab kitab dia kecil. Kitab dia kecil, jadi mudah jumpa. Maqalat Islamiyin aku kena baca semua. Dia jilid, 2 jilid. Jenuh nak cari kalimah mana dia. Yang geng yang mengaku sunnah pun malas baca. Bagus. Jadi tak ada rujukan ke situ. Semua bincang ibanah. Cuba buka kitab Maqalat Islamiyin. Dalam kitab tu pun sebut benda yang sama. Tentang apa yang disebut tentang sifat Allah, mata Allah sebagai tangan Allah, semua sama macam yang kitab ibanah. Diorang boleh cuba tolak kitab ibanah, tapi dia tak boleh tolak kitab Maqalat Islamiyin. Sebab kadang orang kita suka pakai kitab ibanah je, buka kitab lain. Okey, dia kata jadi sebelum itu berpegang akidah Mu'tazilah dan mencampurkan antara akidah Mu'tazilah dengan akidah Asy'ari. Apa yang dia develop, bukan dengan akidah Salaf. Pasal akidah Salaf tak boleh bercampur dengan yang bukan akidah Salaf. Begitu juga yang dilakukan oleh Al-Baqilani yang mati pada tahun 403. Dia patah balik kepada Ahli Sunnah. Kepada Salaf. Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Haramain. Kita berguru pada Imam Ghazali. Pun sama juga 438, bapa kepada Imam Haramain dan bapa kepada Imam Haramain Al-Juwaini dan risalah fi isbatil istiwa wa fawqiyah. Imam Haramain sendiri itu yang guru Imam Ghazali. Dan karya risalah An-Nizamiyah Asy-Syahrustani yang meninggal pada tahun 548. Dan Nihayah Al-Iqdam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada tahun 606. Dalam karya dia Aqsam Al-Malazzat dan lain-lain tokoh yang mereka tulis dalam kitab mereka patah balik kepada akidah Salaf. Ulama Asy'ariyah semua. Asy'ariyah semua. Ini semua Asy'ariyah. Nama-nama yang kita sebut ni semua Asy'ariyah yang patah balik kepada Salaf. Tu dia orang ni tak tahu ke baru tak tahu. Buat tak tahu. Kalau kita buka kitab kata dia tapi dalam dia pergi cari bawah lagi. Jadi kadang-kadang masalah asas bila akidah ni balik pada yang atas. Kalau awak dengar yang bawah ni semua masuk dah. Lepas tu bila sebut tentang Asy'ariyah pula ada Asy'ariyah awal, Asy'ariyah terkemudian.
Mazhab Asy'ariyah yang awal, yang contoh macam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Sebab tu Hasan Saqaf yang Asy'ari daripada Jordan tu kan. Yang dikatakan sebagai Syiah berbulu sunnah. Dia cuba nak pegang. Tapi dia sendiri kata, bukan Abu Hasan Asy'ari, bukan pengasas bagi akidah Asy'ariyah. Dia cakap itu. Ada tak kajian Nusantara dekat mana tak terlalu? Dah ada dah kajian ni daripada tanah Arab lagi. Yang kita kat Malaysia ni butakan mata. Bukan tak tahu. Sebab tu kita lihat contoh dalam akidah Islam terbitan yang ditulis oleh bekas mufti, mantan mufti Sabah. Dalam tu sebut dah. Buka kitab tu, Jawi ada, yang Rumi pun ada. Dalam bahasa Melayu, seulih penuh dah dalam tu. Tapi diorang masih lagi butakan mata, tak nak tengok. Memang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok dalam autoriti kita sebenarnya ada tolak tarik. Geng-geng suka kubur tutup cerita. Geng-geng yang kenal tajuk kata salah. Sebab kita kat Malaysia ni kalau ikutkan macam sekarang kes mimpi lah, kasyaf dan sebagainya kan, dah diisytiharkan sesat oleh JAKIM sendiri. Bahkan Jabatan Perdana Menteri dah keluarkan lama dah tajuk ni. Kita tahun 80-an dulu mana ada sibuk-sibuk benda sini dah. Pergi kubur, minta kat kubur, lama dah dibatalkan. Mandi safar dibatalkan. Tapi lepas tu datang balik bila orang-orang yang contoh macam Datuk Seri Muhammad Osman, Tan Sri Muhammad Osman rahimahullah yang mati kan, dia antara yang buat kerja ni. Dia memang alim, tapi masalahnya pasal dia masuk politik, orang tak pandang dia sebagai seorang ulama. Walaupun sebenarnya dari segi keilmuan dia sangat alim. Kalau tutup muka, tutup mata, dengar dia cakap Arab, memang macam orang Arab. Saya ingat sekali tu dekat saya kat Yaman, dia datang tu persidangan apa entah, dia bercakap kan, dalam radio tu saya ingat orang Arab bercakap. Dia punya dan dia actually pasal memang dia antara yang orang Malaysia pertama dapat master kot dalam bahasa, antara yang awal. Jadi realiti dia, tapi dia banyak benda bab ni. Kalau anda tengok sebenarnya masalah jasa dalam masalah tajuk akidah ni, dia antara yang utama. Tapi orang tak nampak, tak perasan. Mustika hadis yang keluar zaman dia, Pimpinan Ar-Rahman yang yang ni kan, Jabatan Menteri tu dia usahakan. So jadi realiti dia kalau kita perhatikan balik, benda-benda ni memang ada orang faham. Tapi macam tadi lah, nak ingatkan orang ramai ni, kadang orang Melayu kita ni nak buang benda tradisi payah sikit. Takkanlah atuk saya salah. Saya kata betul lah, atuk awak salah. Habis masuk neraka? Tak, kita kata dia ada intention pula, sengaja nak buat salah ke ataupun dia tak tahu. Kalau tak tahu, Allah tak ada sebut dalam Quran. Kan kita ni disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan Allah Ta'ala kata, bila kita cakap itu, Allah kata na'am, ya, aku makbulkan doa kamu, permintaan kamu, aku bagi permintaan ni. Jangan ambil kira atas kami kalau kami terlupa atau kami tersilap. Bolehlah, dia memang bukan sengaja. Tapi kalau kepala kepada ajaran sesat ni, yang memang nak orang sujud kat kaki dia, itu masalah lah. Nak kubur dia diraikan lepas dia mati, itu tak boleh buat apa lah. Memang dia memang sesat lah. Dia nak kata dia sibuk bawa, tapi dalam mazhab Syafi'i benda ni makruh. Awak nak ajar orang hias kubur ke? Kubur macam buat kek hari jadi kot, letak bunga, letak sekian, letak gambar. Yang nak potong tak potong-potong pun. Potong-potong boleh makan seorang sikit tak? Kalau betul apa kan, jilat terus, buka kubur tu, ambil kain kapan, jilat seorang sikit. Oh lah betul, boleh berkat. Pula dia kata, gila ustaz ni. Dah sungguh kau nak sangat berkat kan, ambil macam tu sekali. Masa kau pegang tasbih dia saja, baik turun korek kat kubur, gunting sikit dia punya kain kapan, gantung kat tengkuk. Masalah. So memang realiti bukan tak tahu. Benda memang diketahui. Cuma masalah sekarang ni nak tinggal ke tidak. Saya sedih sikit pasal apa tahu? Ni kawan-kawan kita dekat Mesir. Anak saya belajar Mesir. Saya tak tahu juga cerita ni. Tapi lepas saya tanya balik, lepas jadi, dan Profesor Basri Ibrahim pun mengiyakan, bahawa kita kat Malaysia ni, bahawa pelajar-pelajar kita Malaysia ni, bila tiap kali nak exam, diorang akan sewa bas pergi kubur, minta kat kubur. Nak lulus fiqah, kubur Imam Syafi'i. Nak pandai usul fiqh, kubur orang sekian. Nak ini, kubur orang sekian. Anak saudara saya pergi, dia buat tak tahu. Dia diam. Lepas tu kawan dia kata, tak doa ke? Kenapa doa sini? Jangan cakap besar. Lah aku tak tahu. Kenapa doa sini? Ceritalah.
boleh kata majoriti, kawan-kawan kita yang pergi Mesir memang ada upacara pergi kubur. Macam mana? Awak balik Malaysia, lepas tu nak cakap benda awak salah. Macam mana nak cakap benda yang awak buat? Kita boleh je mengaku kita silap hari tu. Kenapa tak cakap macam tu? Ni realiti masalah ni. Sebab tu bab kubur-kubur ni kadang kita tengok macam dia orang macam tolak tarik. Nak cakap salah ke tak salah? Pasal awak buat. Nak cakap tak cakap? Berdoa di kubur. Dia kata tapi makruh lah. Masalah bina atau kubur makruh lah. Kerana kalau tanah sekian sebagainya. Kecuali orang ni kata, apa ni? Sunnah Nabi ke bina atas kubur, buat binaan? Nabi punya kubur dalam rumah Aisyah dan bilik Aisyah radhiyallahu tu tak ada binaan atas dia. Diorang tutup dinding tu untuk tutup keadaan jangan sampai orang sujud kepada kubur Nabi direct. Itu tajuk kenapa diorang besarkan kawasan tu. Tak ada siapa yang tersujud kat kubur Nabi. Atas kubur tak ada binaan, tak ada kopiah, tak ada serban, tak ada lilin. Yang ada kubur tu dia kubur Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, dia bersusun macam tu. Ditinggikan sikit je untuk diketahui kubur. Bukan letak binaan sebagainya, kayu cengal ke jati, letak batu nisan besar-besar, tak ada. Tapi diorang nak juga buat. Buat. Carilah alasan. Dan sekali kita dengan yang Hindu sama saja. Pergilah dekat negara India atau Pakistan. Bab kubur ni diagungkan, kubur wali memang berjalan dengan bagus. Buat, ambil. Tak nak sunnah Nabi, tak nak sunnah para sahabat, nak sunnah orang sembah kubur, ambil. Ni realiti. Tapi benda ni dah diketahui, bukan baru. Kita dah tinggalkan. Bab mimpi-mimpi ni sebagai petanda ditinggalkan. Tahun 70-an dah tutup dah. Potong kot zaman tu. Hatta cerita 3 Abdul tu, ketika bapak dia datang, wahai anakku Abdul Wahub, engkau pergilah kepada ke peguam Sulaiman Akhlakan. Yang cerita sekian dia, benda tu potong kot. Saya ingat tahun 80-an tu. Saya nak macam tua juga, tapi tak tua. Okey, tahun 80-an tu saya ingat lagi. Tengok TV potong. Tajuk tu. Walaupun dalam masa yang sama kita Piramli dia cuba nak tunjukkan kepercayaan masyarakat. Macam ketika anak Haji Bakil kena sihir dalam mimpi. Orang kena sihir. Dia gimana? Masuk dalam gua, minta pendeta. Wahai pendeta, jangan cakap aku sudah tahu. Ambil cincin ini, celup dalam air. Memang itu masyarakat Islam kita punya kepercayaan zaman tu. Dah buang dah. Timbul balik. Shopee sekarang ada jual. Cincin-cincin hajat, ilmu pengasih, minyak cenuai daripada Ustaz Kelantan pun ada juga. Minyak pengasih. Apa hal? Ini realiti yang kita kata dah selaru balik. Tapi lah realiti, kerana apa tahu? Kerana memang itulah sunnatullah. Lepas datang hidayah, kita ikut, nanti akan datang perosakan. Sebab contoh yang paling mudah, zaman Nabi Nuh AS, dia doa kepada Ta'ala musnahkan semua orang yang kafir. Dia kata dalam surah Nuh kan, Rabbila tadhara alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhanku, yang kau biarkan di atas muka bumi orang kafir walau satu rumah pun. Innaka intadarhum yudillu ibadaka. Engkau biarkan mereka satu hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tak akan lahirkan kecuali orang yang jahat lagi kufur. Allah Ta'ala makbulkan doa dia, habis semua mati. Tinggal yang beriman atas kapal dengan dia. Tapi lepas turun balik, hidup berapa lama, datang balik tak? Macam itulah. Itu sunnatullah. Adalah gatal seorang, dua orang buat kerja, dan mula merebak dalam masyarakat. Itu realiti yang kita elak. Tapi benda ni berlaku lah. Yang kita pula, alhamdulillah, sumber agama kita jelas, sumber akidah kita jelas. Tak ada siapa keliru kecuali memang orang tersebut. Macam Nabi kata apa? Memang nak binasa. Sebab Nabi kata, macam Nabi kata pada Umar, aku datang bawa agama ni seperti jalan putih yang terang, malam macam siang. Lailuha kana hariha. Malam macam siang. Tak akan terpesong cili orang yang binasa. It's really about masalah tak nak ikut je. And realiti benda ni benar. Tak ada siapa yang tak tahu. Jadi saya katalah, yelah betul Ustaz, tapi orang kita suka. Saya ingat dia tanya berkenaan baca Yasin malam Jumaat. Dia kata macam, Ustaz baca Yasin malam Jumaat, saya tak baca. Kenapa? Bid'ah. Saya macam tu ya, bid'ah.
Lepas tu, tapi bukan kita setuju ke? Yang doktor, kita setuju ke yang benda khilaf jangan kita bid'ahkan? Saya kata betul lah, benda khilaf ni bid'ah. Betul dia tak faham. Dia macam buat keliru, tak faham. Saya kata macam ni doktor, tengok. Kata ni tandas, tepi ni tandas. Nabi SAW ajar kita doa masuk tandas. Kemudian katakan saya tukar. Daripada baca Nabi punya doa, masuk tandas, saya baca ayat kursi. Meaning sama. Meaning baca ayat kursi kan dilindungi daripada syaitan. Macam mana? Boleh tak? Dia cakap, dia macam tu. Lepas tu kita apalah ni, kita nak berhubungan dengan isteri kita. Ada doa Nabi ajar. Dah ajar ada doa berhubungan dengan isteri. Tapi kita tukar ayat kursi. Isteri pun dah tunggu-tunggu. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Ini tu macam aku ada setan ke? Faham tak dia? Saya kata ketika itulah masalah saya cakap tu, tukang type belakang pegang komputer tergelak. Saya kata habis lah. Tak dapat dah lah. Ya betul pun. Tak ada kita tanya, kalau be fair, bagi berlaku adil, salah saya cakap ke? Yang Nabi dah ajar ada, awak tukar dengan awak punya suka hati sendiri. Lepas tu yang tengah kata, memanglah, tapi masyarakat kita dah mahir dengan Yasin. Balik masyarakat. Itu cerita dia. Jadi hujah akhir dia dah mahir dengan Yasin. Jadi macam Yasin lah. Sama dengan Idris Romli lah. Idris Romli punya cakap. Dah mahir. Hanya Al-Mulk pula lah. Saya kata nak baca, tapi nak suruh saya baca, saya tak akan baca macam tu. Bukan macam tu cara dia. Tapi kalau kita buat macam ni, orang tak baca, itu tajuk lain. Jangan kita tukar agama hanya kerana ikut idea kita. Dah mahir dengan Yasin. Macam mana? Kita kena bagi Yasin lah. Saya kata kalau nak baca, bacalah. Tapi janganlah suruh saya baca. Saya tak nak baca lah. Kalau nak suruh saya baca, jangan saya kata bid'ah. Cakap itu. Jenuh. Dia tahu tak? Dia tahu. Mungkin tak tahu, dia tahu. Dia kata, masyarakat kita dah mahir dengan Yasin. Saya kata kalau ikut sunnah Nabi, seorang baca lain dengar. Mana ada baca serentak beramai-ramai? Nabi doa dengan para sahabat, seorang baca lain dengar. Buat macam tu, tak boleh ke? Tapi tak boleh lah Encik, Ustaz halang pula yang nak buat ni. Kita ada sunnah Nabi kot. Kalau tak ikut sunnah Nabi, jangan cakap lah ini bid'ah. Saya ahli bid'ah hasanah. Bau betul, bau ngam. Jangan kata saya ahli sunnah. Cakap saya ahli bid'ah hasanah. Dan okey, jalan. Tak nak pula. Astagfirullah. Dia marah pula kita kata macam tu. Dah kata cakaplah ahli bid'ah. Ustaz ni bid'ahkan orang. Awak sendiri kata ikut bid'ah hasanah. Baru sunnah. Ikut bid'ah hasanah baru sunnah. Tahu. Ini masalah. Kadang-kadang lah ikut sangat ajaran sesat ni kan, rosak otak begini. Otak sudah rosak. Serius. Apa benda macam tu tak faham. Ahli sunnah pada umumnya merupakan golongan paling selamat daripada terjerumus ke lembah bid'ah dan syirik. Sebab kita punya sumber jelas, agama kita terang, bersanad daripada Nabi, berhubungan dosa, maksiat dan dosa besar. Kadang-kadang beberapa golongan dalam kalangan ahli sunnah terjebak ke dalamnya dalam dosa besar. Namun bilangan mereka tetap kurang berbanding dengan golongan yang selain daripada mereka. Adalah mungkin yang tersalah, tersekian sebagainya. Tapi tajuk bid'ah, tajuk syirik, ahli sunnah akan selamat. Golongan selain dari mereka tidak selamat, dia terjebak dalam perangkap bid'ah dan syirik. Mari kita tanya soalan. Yang mengaku Tuhan, yang mengaku dia lagi tinggi dari Nabi, yang mengaku bahawa Allah Ta'ala dalam badan dia, atau kita bercantum Allah Ta'ala, apa? Wahabi. Kan? Yang ahli tarikat. Kenapa? Bila benda tu bahaya, kenapa awak kata tak apa buat? Kita prevent dalam fatwa. Seorang mufti, dia beri fatwa kepada apa menjaga masyarakat dari terjerumus. Bukan dia kata tak apa buat asalkan tak menyalahi akidah ahli sunnah. Bukan macam tu cara dia. Ni realiti. Depan Allah Ta'ala jawab balik. Ini adalah realiti yang kita kata paling gagal dalam masyarakat Islam kita. Benda jelas dan mudah. Kalau tak ada cakap tak ada, sudahlah. Jangan macam kita tak ni, tapi masyarakat dah suka, bagilah. Tengok ni. Kadang cerita pasal diorang ni saya ketawa seorang-seorang. Salah juga.
Kamu kata mengejek. Dan tak ngejek, masalah dia punya tahap tak faham tu, tahap 25. Kalau 1, 2 tu ampun lagi. 25, tahap ke 25. Kita macam kan. Jauh sangat kot. Punyalah tak jumpa jalan kan. Budak boleh faham. Budak pun faham. Orang tak belajar agama pun faham. Dia pula keliru. Pelik betul. Okey. Okey, dia kata memang itu yang jelas. Sebenarnya kita kata antara keistimewaan akidah Ahlussunnah adalah dia punya dia kata apa tadi? Bersih dari kecauan kekeliruan. Seterusnya, punca kemenangan dan juga kejayaan dunia juga hari akhirat. Akidah Ahlussunnah adalah punca kemenangan dan kejayaan dunia dan juga hari akhirat. Akidah Islam adalah merupakan akidah yang menjadi punca kepada kemenangan dan kejayaan kepada manusia dunia dan akhirat. Mereka merupakan golongan yang tidak dapat dimudaratkan oleh orang yang menghina dan musuhi mereka sehingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Thauban wala Rasulillah, dia ceritakan berkenaan dengan berkenaan sabda baginda SAW. Benda degil tak cantum ni. Sekejap. Malas nak browse pakai tangan. Okey. Akhirnya dia kata dalam hadis Thauban Maula Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi. Akan sentiasa ada satu kumpulan di kalangan umatku, mereka akan berada jelas di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak mudaratkan mereka oleh orang yang menghinakan mereka, menghampakan mereka. Mana kalau muslim yang lain, umat Islam yang lain tinggalkan mereka, mereka tak termudarat. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika, sehingga sampai nanti akan urusan Allah dan mereka kekal dalam keadaan itu. Maksudnya datang kiamat pun mereka macam tu lagi. Tidak akan hilang. Memang ini sentiasa janji Nabi bahawa akan ada sentiasa benar di atas kebenaran. Betul, tak boleh orang tu nak buang mana pun dia tak akan boleh buang akidah Islam ni. Pusing mana pun dia akan datang balik. Dia tak suka, tetap akan muncul. Okey, seterusnya, akidah pegangan jamaah orang Islam. Di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah adalah akidah pegangan jamaah umat Islam. Okey, akidah merupakan akidah Islam merupakan akidah pegangan orang Islam dan sumber perpaduan orang Islam. Sumber mereka berpadu. Kita sering baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang kamu dengan tali Allah ke semua kamu. Sebab tali Allah tu itulah akidah, itulah pegangan kita. Kita bukan bersatu di atas darah, bukan bersatu di atas kebangsaan, bukan bersatu di atas apa-apa slogan yang lain. Bersatu di atas akidah. Okay? Dia kata kat sini, dia juga membaiki urusan dunia dan agama manusia kerana ia membawa kepada kitab, Alkitab dan juga As-Sunnah dan jalan-jalan orang beriman. Keistimewaan ini tidak mungkin terrealisasi melalui tangan segolongan manusia, pertubuhan dan juga gerakan dakwah yang tidak berdasarkan akidah Islam. Sejarah menyaksikan negara-negara yang tegak berasaskan As-Sunnah adalah merupakan negara yang mampu menyatupadukan umat Islam, melakukan jihad, menegakkan makruf, menegah yang mungkar dan melahirkan kemuliaan pada umat Islam baik pada zaman dahulu maupun pada zaman moden. Ini dapat dilihat semenjak pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, itu para khalifah yang berpetunjuk Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kerajaan Abbasiyah pada awal pemerintahan mereka sebelum mereka bertukar kepada Mu'tazilah. Kemudian kerajaan Uthmaniyah pada peringkat awal mereka. Lepas tu mereka berpindah kepada akidah kubur. Kuburi itu memang jelas. Ni kadang ada orang cakap dia marah. Dia kata awak cakap macam ni, awak tak tahu tentang kita tak tahu pula. Saya kata kakak ni. Akak tahu tak? Dia orang curi Hajar Aswad letak kat kubur raja dia orang. Sampai sekarang ada lagi. Ada 6 ketul Hajar Aswad tu dibawa lari oleh Raja Osmaniyah. Akak tahu tak? Dia diam. Tak tahu. Kubur tu. Kalau baru ni ada kawan kita share baju yang dipakai oleh kononnya pimpinan atau raja-raja golongan ni lah Osmaniyah dengan tulisan rajah dan sebagainya penuh, kononnya untuk elak daripada kena tetak dengan musuh. Memang sebiji macam wafak dan sebagainya diletak dalam raja-raja dalam baju tadi. Tak tahulah.
Tapi itulah diorang agung-agungkan. Dia bukan apa? Benci dengan Arab. Dia bina satu idea benci Arab. Sedangkan bukan masalah benci Arab. Kita tajuk apa yang Arab buat, kita faham. Nabi pun sebut tentang Arab ni, orang Arab ni, Arab terutamanya yang Badui, mereka paling cepat kekufuran dan paling banyak kemunafikan. Itu disebut dalam Quran kan, surah At-Taubah. Tapi masalah sekarang ni, awak nak tolak mereka, nak bawa masuk apa? Kalau tolak mereka yang tak betul, betul. Tapi untuk tolak semua, untuk bawa masuk apa? Nusantara. Islam tak nak Islam ala Arab, ala Nusantara. Pasal dia kata Arab ni ekstrim bab akidah, terutama bila kerajaan Saud naik, lagilah habis dihentikan semua kubur-kubur penyembahan. Lepas tu dia kata tapi diorang buat maksiat dengan apa, dengan apa kat Riyadh dan sebagainya. Benda tu memang kita kata bukan setakat tu, dekat negara yang awak puji pun ada buat. Awak puji apa? Turki ada buat taring gelik, okey je. Yang pelik yang tiba-tiba dia kata ni sekianlah Saudi. Kenapa masa tu? Awak tahu tak satu benda yang saya sampai sekarang saya perhatikan, dia macam pattern dia adalah, tahu tak, sekarang ni satu-satunya negara yang masih amalkan hukum hudud yang Allah turunkan dalam Quran, potong tangan pencuri, makan pancung, ataupun hukum kisos, orang yang bunuh orang, Saudi Arabia aja. Awak pergi dan negara lain semua tak buat dah. Iran pun tak buat hudud. So tang mana sebenarnya awak benci sangat? Memang masalah tak perfect, betul tak perfect. Yang semalam keluar, siapa pergi check? Masalah agak. Mana ekspor paling besar ke Israel adalah daripada negara kita. Saudi kosong, tak ada satu pun. Bukan minyak, plastik, getah. Import ekspor kita dengan tu antara yang terbesar. Pula. Saudi kosong, tak ada trade. Ayat keluar lah, normalisasi lah, inilah normalisasi. Awak sekarang ni tengah buat barang, beli di Israel. Lepas tu kan barang tu dipakai bunuh umat Islam. Awak terlibat tak terlibat? Mana kita tahu? Kerajaan yang buat. Pula. Pandai pula cakap macam tu. Trading tak ada, Saudi tak ada. Peliknya kalau kita bercakap-cakap macam-macam, kita buat, bagi. Kita jual barang kat diorang. Tak hentikan jualan. Pakai barang-barang tadi, barang penting. Getah kan, barang-barang yang berkaitan dengan masalah industrian. Kita antara yang besar. Macam mana? Nak boikot? Itu kadang-kadang orang Islam kita ni tak faham. Dia cuba macam sentimen tadi, mengatasi daripada ilmu. Mufti cakap pun dia bantai. Kadang orang macam ni, kadang cakap dekat keyboard je, panggil jumpa tak jumpa. Baik, betul, pada Osmaniyah pada awal zaman dia, ya betul. Tapi lepas tu zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi macam tu juga, ya. Zaman kerajaan Islam Andalus dan zaman kerajaan Arab Saudi. Ini semua ni negara-negara yang kita panggil apa? Pembinaan dia di atas tajuk tauhid pada awalnya, ya. Sebaliknya bagi negara-negara yang tegak tidak berdasar pada as-sunnah, dia banyak mewujudkan suasana tak stabil, perpecahan, amalan bid'ah, memecahkan perpaduan umat Islam, membantukan jihad, menyebarkan luas berbagai amalan kemungkaran dan menjadi punca kepada pelbagai kekalahan, kejahilan terhadap agama dan runtuhnya sunnah. Misalnya negara Rafidah, Syiah, apa yang di negara Rafidah macam Iran kan. Dia kata apa benda? Kalau dia kata macam Iran ni ada nuklear, soalan, mana negara yang dapat faedah daripada nuklear Iran? Angkat tangan. Tak ada. Konon dia letak dekat situ, dia ada. Negara Islam yang lain Sunni tak ada pun. Tapi US tunjuklah konon macam marah. Tapi sebenarnya US pernah jual senjata pada Iran. Kononnya ada orang Iran, orang US ditahan, kemudian dihantar senjata tu dia melalui Israel. Ni sejarah. Tak ada siapa pun tersebut balik. Orang kata nilai sekian, dan baru ni pada hari Jumaat, Hasan Nasrullah, orang kata inilah apa benda lah, singa agama lah, bla bla bla. Dia kata apa dibawa oleh Hamas, kami pun tak tahu. Nak selamat diri lah. Apa yang dibuat oleh Hamas tu bukan Iran tak tahu, kami pun tak tahu. Dibuat sendiri oleh Hamas. So in the end maksud dia awak nak lepas diri lah. Time-time lain awak kata lah kita akan membantu bla 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 bla. Tiba-tiba
Iran pun tak tahu. Kami tak tahu pun orang buat benda tu. Lepas diri. Yang ada orang kita pula percaya. Houthi Yaman tembak. Dia tembak Saudi lah. Maka tembak tak sampai pun ke sana. Houthi, Syiah yang dekat Yaman tu, yang ikut Iran, diberikan senjata oleh Iran, dia punya syiar dia bunyi apa? Al-maut li Israel, kematian untuk Israel. Al-maut li Amerikan, kematian kepada Amerika. Al-la'natu 'ala Yahud, laknat ke atas Yahudi. An-nasru lil Islam, kemenangan untuk Islam. Allahu Akbar. Tapi dia bunuh orang Islam. Dekat Yaman dia bunuh orang Islam baru je, tembak bom dan sebagainya. Orang kita menggelupur. Dengar je Houthi cakap, dah tu video yang Houthi kata nak serang tu, itu AI. Astagfirullahalazim. Macam tu tangan. Kepala je. Kemudian ada cerita kelakar dia kan. Orang Yaman cakap tangan bergerak. Mana orang Yaman cakap macam tu? Daripada mula awal video tu sampai. Lepas tu kelakar pula. Video tu kat Malaysia pun tak bijak. Kalau Yaman yang keluarkan video tadi, kenapa Iran yang tayang? Diorang ada televisyen dia orang. Kenapa tak tayang daripada tayang Yaman? Diorang kirim kat Iran. Iran yang tayang. Kodong komandan daripada Houthi cakap. Yahya As-Sari' nama dia. Saya cek lah Twitter kawan tu pun tak sebut apa-apa. Dia ada Twitter. Dia tak sebut apa benda tu. Itu orang kita semua macam semangat dah. Oh, Masya Allah. Ya, hebat. Ini penyatuan. So benda ni memang Syiah sering sebut. Kita jatuhkan lawan Yahudi dan sebagainya. Tapi tak apa buat pun. Dia boleh hantar Iran ketika zaman Bashar Assad musnahkan umat Islam Ahli Sunnah di Syria. Iran hantar tentera tau. Tentera Iran tertawan ketika mana membuat operasi di Syria, bunuh orang Islam. Yang tu ada sekali kes kecoh. Ada pemimpin politik pergi ke Iran ketika tempoh waktu tu umat Islam dibunuh oleh orang Iran. Tentera Iran dalam Syria bunuh orang Islam. Lepas tu tiba-tiba salah Saudi. Saudi salah, semua Saudi. Apa jadi ni semua Saudi yang buat kerja. Kita tahu ni memang diorang pemimpin dunia ni, tak kira Saudi ke mana, memang dia ada tendensi untuk pergi kepada, bila kuasa ada, memang biasa jadilah apa yang jadi. Bukan sebab itu. Dan saya macam ni lah, saya sering dengar orang kata kenapa pemimpin Arab tak buat kerja apa. Mesin saya ajar, mesin belajar ajak. Diorang orang-orang Arab, diorang tak ada makanan di tangan mereka. Anything makanan yang ada semua datang daripada US. Gandum diorang beli dengan kadar US izinkan. Awak rasa kalau diorang isytiharkan perang dengan Israel, dengan rejim Zionis, hantar tentera terang-terangan, awak rasa kalau diorang disekat makanan tadi, siapa yang mati? Natijah rakyat orang. Lepas tu kadang-kadang pemimpin tadi rasa dia tak nak buat benda tu, kalau dia salo pun dari bawah. Kita cakap degar-degar tapi kita tak buat benda pun. Putuskanlah hubungan kan. Antara paling besar kita kata putuskan hubungan diplomatik dengan US. Pasal dia sokong, dia tolong, dia bagi duit pula kepada rejim Zionis tadi untuk terus berkuasa. Bagi duit berapa ratus bilion bagi untuk pertahanan, kononnya melawan terorisme dan sebagainya. Kenapa tak kita boykot? Halau lah dia punya ni. Dia punya diplomat. Simple je. Orang menyampah, halau lah. Ada desakan yang tu? Tak ada. McDonald yang kena. Ni kadang-kadang jaga-jaga sikit lah. Jadi kadang-kadang pemimpin Arab ni, kadang-kadang saya belajar kat Yaman. Kita kena belajar. Kita belajar buat ekonomi. Kita perhatikan nampak jelas. Memang diorang dah terkena silap atuk nenek, cucu tanggung. Atuk nenek diorang dulu ada yang terima gandum US. US cara dia nak buang negara-negara tadi daripada tanam gandum sendiri sangat sistematik. Dia hantar dengan harga yang sangat murah masuk dalam negara tersebut. Macam Yaman contohnya kan, gandum US dijual dalam Yaman lagi jauh, bukan setengah, lagi bawah dari setengah harga gandum Yaman. So bila jual macam tu, kemasukan konon nak bantu rakyat, tapi benda tu menyebabkan apa jadi? Petani tak nak tanam dah lah. Kalau tanam pun tak dapat duit, buat apa?
So diorang pun berhenti. Bila diorang berhenti, dan memang pergantungan gandum tadi kepada US, lepas tu habis. Tak boleh buat apalah. Apa jadi sekarang, atuk nenek saya buat. Tapi kita kena faham situasi. Jangan mencakap je. Kata tak tolonglah, tak sekianlah dan sebagainya. Awak tahu tak apa situasi yang berlaku? Bagi diorang, bagi mereka tak buat terang-terangan tadi tu adalah untuk menjaga nyawa rakyat negara diorang. Yang kalau dihentikan makanan, gandum tadi dihentikan, habis. Mana ada Saudi pun tanam gandum. Awak kena faham. Ini realiti yang banyak orang kita tak faham. Saya ajar sikit biar faham. Sebelum kita kata diorang tak tolong, awak tak tahu. Faham je, awak tak tahu. Duduk kat Malaysia makan cekedis, lepas tu duduk main pakai komputer. Saya tak suka dengan sekian-sekian. Ni cekedis Ismail. Apa dulu apa Supering? Aku tak kenal Muhyiddin. Apalah. Okey. Misal negara Rafidah, Batiniyah, Qaramithah, dan juga ahli sufi seperti kerajaan Bani Buaih, kerajaan Fatimiyah Mesir, yang memecah belah kepanduan orang Islam dan menyebarkan amalan bid'ah dan juga syirik dalam masyarakat. Ini yang kita kata apa yang dilihat daripada keseluruhan banyak lagi keseluruhan kerajaan-kerajaan yang dibina. Cuma lepaslah bila jatuh kerajaan Fatimiyah di Mesir, Syiah di Mesir tu, yang dulu mengamalkan untuk sambutan Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid sekian. Ini orang yang pertama buat benda berkenaan. Diorang macam disebut oleh Syekh Ahmad Hassan Muallim, lepas diorang gagal dah nak ada di kerajaan, diorang buat apa? Diorang cari cara untuk kuasai hati manusia. Biar orang takut wali, harap wali, dan boleh pegang. Supaya nak buat apa benda nak buat, takutkan pada wali. So nak bercakap ni, jangan kau tinggi, tulah nanti wali ni cakap. Jadi last sekali orang ramai dipegang dengan cara tersebut. Yang ini dirancang oleh Syuaib Abu Madian. Ini benda ni sejarah yang semua orang tahu tentang masalah bagaimana perancangan untuk sebarkan kepada masyarakat tajuk wali. Itu yang kita tengok, dia pegang wali lah. Nak pegang tentang apa? Nak pegang sunnah Nabi. Awak tak ada dalil. So cara dia pegang orang ramai adalah dengan apa? Tajuk wali. Takut wali, harap wali. Dia boleh pegang. Raja kita pegang, ahli politik kita pegang, ni kita pegang. So jadi boleh bergerak lah. Macam Kristian. Takut kepada gereja. Kemakian gereja. Dalam kitab ada ke tak ada tak penting. Yang penting gereja kata. Itu realiti yang kita bimbang lah, yang berlaku dalam masyarakat Islam kita sekarang. Bergerakkan untuk menyebarkan manusia takut wali, harap wali. Lepas tu dia kata tak apa minta dengan wali. Sebab apa? Nak ajar orang supaya bergantung hati dengan wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Okay, baik. Kalau nak terus lagi boleh je, tapi masalahnya dah lama sangat. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah pada 2 minggu lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan tak ada Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.